Okey. So, pada hari ini kita akan sambung sikit pasal apa yang dikatakan oleh saya sebentar tadi. Kita ada dua lagi komponen yang utama untuk kita cover for this particular amali. In a nutshell, kita dah belajar sikit tentang apa itu website dan kita juga dah belajar apa itu Google Analytics dan sebagainya. Saya just recap balik. Jika anda ingat balik apa yang kita pelajari pada pembelajaran dashboard yang lepas menggunakan WordPress, salah satu perkara yang saya pentingkan adalah dalam membuat publication ataupun dipanggil sebagai posting. So one of the way to create an engaging post adalah dengan ada mechanism of action with regard to the combination of ideas lah. Maknanya anda perlu ada kombinasi teks, video, gambar dan juga others. Itu akan memberikan postage anda ataupun posting anda lebih relevan dan cantik. Saya tunjuk contoh. Ini adalah satu artikel yang dibuat menggunakan ayat Epidemiology of Tuberculosis, and ini adalah contohlah satu website yang saya buat daripada Award Spaces, dan ini juga contoh yang saya sedang tunjukkan bagaimana untuk mendapatkan SEO ataupun Search Engine Optimization yang paling optimize. Error not found. Error found. So maksudnya dengan kata lain, ya sebab ini free kan, free ni kadang-kadang dia tak berapa reliable sangatlah. Okey, mari kita belajar macam mana cara nak leverage the use of digital health promotion ni, bermula daripada posting sampailah kepada anda punya sharing. So first kali anda mesti ada landing page. Seperti mana semua maklum, landing page kita tak lain tak bukan adalah dinamakan sebagai website, dan saya menggunakan website yang dipanggil sebagai Award Spaces untuk create all this material. Kita ada homepage, kita ada pages dan kita ada posting. So saya minta anda semua sekarang pergi kepada website masing-masing, dan anda juga telah ada Google Site masing-masing, dan Google Site ni biasanya untuk letakkan maklumat peribadi sahaja. Yang paling penting sekarang ni adalah kita punya website yang kita nak buat posting. Semua tak available. Maksudnya saya punya resource ni dah mula tamat website before that we discuss, and furthermore all of this is actually waiting to be shared. So that's why saya cadangkan pertama masuk ke dalam account masing-masing. As you know, to enter inside your website, just go for the /wp-admin, and then you are going to be prompt to your admin account. Please enter your username and password correctly, and then followed by the posting. Go to the post and then go to the all posts. Okay. After you are doing this, then you need to create one post. So untuk anda punya amali ni, saya kehendaki saudara-saudari sekalian perlu mempunyai sekurang-kurangnya 5 ke 10 posting yang berkaitan dengan masalah kesihatan yang anda lakukan. Dan perkara ini akan dibawa nanti kepada kerja kumpulan di mana anda akan buat a very simple case study around the college area that also need to be represented inside the website. That's why kalau boleh website punya domain name, jangan nama panjang-panjang sangat. Buat nama-nama yang generic. Contohnya EOH. EOH ni Environmental Occupational Health. Contohnya kan. EOH SC. SC tu science lah. .net contohlah. So nanti kalau anda buat pasal food, so anda boleh buat subdomain food.eohsc.net, something like that. So semua sekali dah pergi kepada Award Spaces dan dah pergi kepada dashboard. Ini dashboard WordPress saya. Saya akan create post sekarang. Saya akan tekan butang add new post. And then I'm going to create a post related to indoor air quality. Ini sama seperti yang saya ceritakan pada amali yang lepas. So to make my life easier, I'm going to use ChatGPT to write up statement ataupun article with regard to the indoor air quality. Approach ini sama juga yang anda akan buat pada semester hadapan apabila anda buat clinical visit with regard to the health promotion dekat field selama lebih kurang 2 minggu dekat luar secara secara robust lah, setiap minggu keluar satu hari. So anda akan buat benda-benda ni selain daripada anda buat diagnosis sosial dan others diagnosis. That's why kalau tanya saya, cara yang terbaik untuk keep follow up selain daripada Google Form adalah menggunakan AppSheet. Okay, ini post saya. So saya akan talk about indoor air quality.
in the office environment. In the office environment. Okay, so because I have limited time, therefore I would like to ask the ChatGPT. I am IAQ expert. Please generate 200 words of indoor air quality in office. Focus on source of pollutants. Okey, ini hanya contoh saja. Saya nakkan ChatGPT mengeluarkan beberapa maklumat berkaitan dengan common sources of the indoor air contaminants, indoor air pollutants dekat dalam add more context. Okey, ini contoh. So dia dah generate, saya rasa macam sikit saya minta dia tambah lagi bla 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 kan. Okey, so apa yang saya akan buat, saya akan tampal dokumen ini ataupun bahan-bahan yang telah diberi ChatGPT ini. Dan saya akan baca serta sesuaikanlah. Tapi because of the interest of time, saya tak baca pula. So saya akan sesuaikan berdasarkan tajuk ini dan juga saya punya SEO ni. SEO saya masih lagi kelabu asap kan. Okay, indoor air quality in the office environment and their sources. Okay, so saya copy tajuk. Okay, kemudian saudara-saudari boleh buat lagi satu. Copy balik tajuk atas dan letakkan heading satu. Okey. Kemudian anda boleh pergi ke sebelah bawah dan anda akan perhatikan SEO ini berwarna merah. Betul Okey, follow ke tak follow ni? Okey, try your best to follow Okey, fokus key phrases saya akan copy balik menggunakan ayat yang sama dengan saya punya tajuk. Dan di bawah SEO yang percuma ini saya juga ada ability untuk menulis maklumat di dalam SEO title. Saya akan letakkan juga indoor air quality in the office environment and their sources. And then for the slug, saya akan letak benda yang sama. Dan meta description also sama. Indoor air quality in the office environment and their sources include apa? Building materials, chemicals, poor ventilation. Okey, so semakin banyak maklumat yang saya tambah, semakin hijaulah dia dan semakin hampir senyumlah dia. Betul Okey, so saya boleh tekan lagi butang di bawah ini dan dia memberikan beberapa maklumat tambahan untuk membolehkan saya mendapat color hijau Antaranya, dia maklumkan di sini perlu ada internal link. Internal link ni maksudnya reference link di dalam website kamu. So, apa yang kamu boleh tambah baik dekat sini adalah kamu boleh letak perkataan seperti berikut. Click here to learn more. So, click here to learn more ini akan membawa anda kepada satu hyperlink yang ada di dalam page kita. Ini contact us lah contoh. Ini contoh, contact us. So, saya akan bawa dia kepada contact us page. Kemudian saya akan biar dan perkataan internal link ni nanti akan hilang Untuk maklumat yang seterusnya anda boleh tekan butang save draft. Kalau saya publish terus, okey tak ayat ni? Okey, tapi dia masih belum matang ataupun mantap lagi lah sebab dia masih ada hanya color okey ataupun orange. So saya nak dia jadi apa? Hijau. Okey, next kita follow yang kedua. Apa lagi yang dia cakap? Outbound link. Outbound link ni adalah link keluar. Link keluar di sini saya boleh letakkan occupant activities ni. Hashback system ni lah. Hashback system ni saya letaklah website ASHRAE. Okay, contoh Contoh. Ni saya ambil je contoh-contoh yang mudah. So saya copy website ASHRAE dan saya letak di bawah hashback. Macam biasa saya akan tekan butang save draft lagi. Masih lagi tidak hijau. Okey, siapa tahu apa sebab tak hijau? Antara yang komponen penting saya pernah cerita sebelum ni. Nama dia adalah featured image. Apa dia? Featured image ini membantu anda untuk mendapatkan archive yang baik lah. That's why anda boleh letak perkataan contoh indoor air quality in office
Okay, and then anda boleh cari kepada format image untuk anda ambil apakah image yang berkenaan. Dan perlu dimaklumkan, image ini ada yang bukan free dia adalah copyrighted image. So beware of that. So kalau anda tersilap nanti anda boleh disaman ataupun minta diturunkan video yang ataupun gambar yang berkenaan. So saya ambil image yang basic ni. So I'm going to just put over there image. Okay, saya dah ada image. So saya boleh pilih set the featured image by uploading the new image that already been downloaded into my download file. Okay, after download it, then remember salah satu lagi komponen yang akan membolehkan anda mendapat ayat yang bagus adalah dengan menekan butang yang sama dalam anda punya. Ni saya tekan dulu set features as ni. Yang paling bagusnya anda perlu mempunyai tajuk yang sama dengan ALT. Okay, ni saya copy Saya tekan gambar saya letak dekat ALT text. Sebab ada setengah orang dia mencari maklumat bukan lagi kepada teks, dia akan cari berdasarkan gambar. Okay, saya boleh save draft. Okay, apa lagi yang saya boleh tambah baik yang membolehkan dia menjadi hijau? Saya perlu tengok daripada contoh penerangan yang dibagi Okay, internal link dah ada. Key phrases in the introduction dengan key phrases density. Minimum 2 times in the text of length. Dengan kata lain, ayat ini sepatutnya ada 2 kali dekat dalam saya punya topik. So contohlah, ni sebab itu kadang-kadang kalau anda perasan ada orang asyik-asyik tulis ayat yang sama. Dia sengaja diulang-ulangkan. So tujuan dia adalah untuk SEO. Nampak tak? Dia dah jadi warna hijau. Hanya menekankan dia topik pertama dan topik kedua tu ada 2 kali emphasize. Seperti yang anda belajar dalam hype promotion, dia ada reinforcement. Maka komputer akan mula menjadi cerdik dan tahu bahawa you are actually focusing on this word and therefore we are going to publish it. And saya boleh tekan butang publish straight away. Okay? Apabila saya tekan butang publish, then it's already there inside the World Wide Web. So bila dia dah ada dekat World Wide Web, so this is the example of my product ataupun my statement. Indoor air quality in the office and their sources. Ini contoh. Cantik tak? Cantiklah sangat. Okay. Setelah selesai, maka tuan-tuan dan puan-puan akan gunakan artikel ini untuk kita sebarkan kepada tempat-tempat yang lain. Okay. So mari kita tengok contoh learn. Dekat mana dia punya post About us. Okay. Ni about us, learn. Okay, kalau kita klik kepada main page, dia akan pergi dekat post Ni about us. Allah. Lambat sikit sebab ini free punya. Okay, cuba buat dulu mempelajari perkara ini. Sebab jika website ini kita keluarkan maklumat, ini website kita. Ini bahan kita, maklumat kita, idea kita dan sebagainya. Sedangkan kalau anda letak dalam SOCMED, itu belong to SOCMED. Jadi SOCMED boleh approve, boleh disapprove. Apa maksud disapprove? Tidak membenarkan kita menghantar post itu dan lain-lain. Sebab itu ada satu soalan yang baik daripada student semalam. Ada student tanya, Doktor, macam mana kalau saya hantar dekat dalam Facebook, Facebook nampaknya tidak mahu menerbitkan artikel saya. That's why saya kata jangan gunakan SOCMED only. Please gunakan the only thing yang utama landing page kamu, iaitu website. SOCMED ke social media lain is only to help you to ask them and engage us in a real world ataupun in a real places named as website. Okay, so landing page kamu mesti nampak menarik dan mesti boleh engage dengan kamu punya masyarakat. Okay. Nanti kamu baca lah kalau siapa yang berminat tentang RSS feed ni, anda boleh install sebenarnya. Dia ada di dalam widget. Apa dia? Widget. Dia ada dalam widget WordPress ni. Contoh seperti yang saya sedang tunjuk, you can go to the customize and then you can go to the widget and then you can install automatically the widget. Okay, remember another thing. When you have the website, when you have a SOCMED, when you have the digital health promotion, this
document, this item need to be continuously red color. Apa tu? Update. Dengar baik-baik Matured person, orang yang matang, have the ability to not engage to you if you not engage to them within less than 48 hours. Anda start contact seseorang, anda start engagekan anda punya website dengan orang A, misal kata, dan anda tak berhubung balik dengan dia less than 48 hours, maka dia akan lupakan anda. So, that is a critical time. Make sure, kalau anda dah buat post, jangan lupa untuk repost lagi. Jangan lupa untuk tukarkan cerita anda. Jangan lupa untuk updatekan anda punya konteks. Jangan lupa untuk maintain your engagement. Itu dia punya cerita. Faham? Kalau orang baca anda punya submit, anda mesti make the action dan pastikan mereka buat apa yang sepatutnya mereka buat. Ya. Okey, kalau anda lihat di sini, saya ada yang dipanggil sebagai widget. Dekat widget ni, kalau anda tengok dekat sidebar widget, kita boleh add another widget, RSS. Ni ada RSS. So, RSS button ini, untuk makluman anda, maka anda boleh mengarahkan. Basically, ask the kindness of the visitor to go and have a look into the another, untuk mensubscribe lah anda punya website. Okay, this is the example. Okay, saya pun dah publish. Dan saya punya updated version akan ada RSS feed. Ni contoh. A valid URL was not provided. Oh, sorry. I need to customize it first. So, saya akan gunakan this link. EOH. Okay. So, saya akan letakkan URL. So, RSS feed ni sama macam anda punya butang like, macam butang share, macam butang subscribe button di dalam YouTube. Sama. Apa maksud sama? Maknanya fungsi dia adalah basically nak maintain orang supaya apabila kita update nanti, awak akan dapat info. Okay. Adding accessibility to the site homepage is not supported. It's going to lead to the loop. Latest post. Okay, sorry. So, I may use another link. Jangan bawa dia ke kita punya main page lah. Sebaliknya, bawa dia ke page yang lebih sesuai lah untuk dia membuat tindakan. Ni contoh lah. Contohnya, saya minta dia pergi kepada website kita yang ini, yang alamat ni. Kenapa saya kata pergi ke alamat ini? Sebab alamat ini ada Google Form, misal kata. So, dia orang akan boleh follow it through. Okay, dan tekan butang publish. So, my RSS feed is already set up. So, if the person like to use the RSS feed for their purpose of following up, they can just click the RSS feed over here and then they get the idea. Ini contoh. Bila saya klik ni, dia akan pergi kepada elemen RSS feed. Okay, itu contoh RSS feed. Habis. So now, mari kita belajar macam mana nak menggunakan submit. Submit ni tak lain tak bukan digunakan hanya untuk bersukaria seperti anda yang biasa buat ni. Budak-budak TikTok. Facebook, anda dikehendaki untuk mempunyai apa yang dipanggil sebagai Facebook, apa dia? Pages. Never ever, apa dia? Never ever use your personal account sebagai anda punya page untuk anda letakkan maklumat. Ada kadang-kadang saya tengok orang buat persatuan. Persatuan tu dia buat add friend. Memang kelakar lah. Persatuan bukan add friend. Persatuan kena buat page ataupun group. Jelas ya? So macam saya ni, kalau saya buka kepada saudara-saudari sekalian, ini adalah contoh saya punya page. Nampak? Dia akan ada ad center, dia akan ada create ads. So, jika anda nak gunakan social media untuk anda punya semester 3 dan 4 nanti, ini wajib dibuat. Mesti ada page masing-masing. Faham? Baik. Apa fokus page kita? Dengar Fokus page kita adalah menjadi pengantara untuk menyebarkan bahan daripada website daripada social media ke website kita. Ingat, our ultimate aim to ask them go to our landing page.
Dekat landing page tu, they have to do some action. So how you want to measure the action? The social media have the interaction button, the view button, like button, comment button, share button. Ini semua penting untuk anda nilai prestasi shareability of your content. Okay, contoh. I took one example. This is my recent promotion, SPSS data analysis. For anyone who want to learn and explore the world of urban health in new paradigm, please follow. Dia kena guna istilah berikut. Ada berapa orang like dan share? Berapa orang like saya? 5,000. Daripada 5,000 ni, biasanya yang akan nampak dan tengok 10%. Berapa orang? 500 lah. Sikit ke banyak? Sikit. Daripada 500 yang akan take action 10% lagi. Berapa? 50. Yang akan take action 50. Daripada 50 tu, 10% lagi yang akan buat the next action. Berapa orang? 5. So sebenarnya, bila you post satu material, you boleh tengok ada berapa banyak elemen lah yang orang komen ataupun make the item tu reacted. Macam ni semua kita panggil cold lah, cold. C-O-L-D. Cold stone. Stone cold. Dia tak ada effect. Sebab apa? Nampak tak? Like pun tak ada, apa pun tak ada. Just saya letakkan je lah. Sebab orang-orang yang dalam saya punya page ni adalah page untuk belajar data analisis. Kenapa saya postkan kat sini? Inilah posting saya. Betul? Indoor air quality in the office environment and their sources. Betul tak? So I'm going to copy the link. And I'm going to create the new page. I already create a new page. If you do not create it, please create it one. And then go here and click. Apa? Post lah. Mana post ni? Tak jumpa dah post. Ni. Mana post lah? Mention, follower, more. Promote. Kejap Tiba-tiba hilang dah pula. Mana post saya? Kenapa saya tak boleh klik post? Oh my god. I'm being hacked. Koyo tak Okay, switch into. Okay, saya kena tukar lah. Ini akaun peribadi tadi. Saya kena tukar akaun sebagai SPSS. Ni saya sekarang dah masuk dalam akaun saya. So bila saya masuk dalam akaun saya, jika saudara-saudari nampak sekarang, setiap kali saya post, saya ada apa yang dipanggil sebagai insight. Okay, insight ni maksudnya apa yang berlaku. Okay, post impression 184, post reach 180, engagement 2. Betul tak saya kata? Dia mesti dalam lebih kurang 5 je. Dapat berapa? 2 je pun. Tak banyak. So that's why anda kena ada multiplying effect. Okay. So setelah saya copy tadi, apa yang saya boleh lakukan sekarang adalah what is in your mind ni. Saya boleh tampalkan. Please read the following. Following apa? Details. Contohlah So I'm going to put my post over there. So kalau anda nak letakkan video, nak letakkan apa-apa yang anda suka, jawapan dia SILAKAN. Apa tu? Silakan. Okay. Dan anda boleh tekan butang post dan dia akan wujud sebagai posting. Okay, jelas Ini cara nak buat anda punya digital health promotion. Other than this, is not theoretically right. Semua itu adalah salah belaka. Yang ini je betul belaka. Faham? Please make sure you write the word with the engagement that you require. Contoh macam ni kan, saya kata please read the following details. Salah. Sepatutnya, please read the following details. And give your feedback. Answer the following questions. Okay. Lucky draw is open. Tak macam-macam. Dah macam scammer pun betul juga kan. Dia mesti berstruktur lah. Kalau tanya saya, mula-mula anda bagi post. Yang kedua, anda akan buat video. Yang ketiga, anda akan hantar poster biasa, gambar pula. Esok, anda akan buat benda yang sama. Cuma tukar sekuen. Mulakan dengan gambar dulu. Lepas tu dengan ayat-ayat perkataan. Malam sebelum tidur, hantar video pula. Macam tu. Lusa, hantar video dulu. Second, hantar gambar. 3, baru hantar teks. Faham Dia tiga-tiga ni kena hantar sekurang-kurangnya berkali-kali agar orang tahu. Oh, orang ni memang jenis tak boleh duduk diam. Oh, orang ni memang jenis tak boleh diam. Post anda sama macam anda punya akaun biasa dalam Facebook. Cuma beza dia akan ada apa yang dipanggil sebagai boost a post. Maksudnya anda boleh
hantar kepada Facebook untuk membuat pembayaran bagi menjual iklan ataupun mengiklankan anda punya website? Jawapan dia boleh. Anda ada dua option. Pertama, you can go to the ad center over there on the top left and then you can create an ad, or anda nak lebih advance lagi, you can go to the adsmanager.facebook.com. Okay, cuba try sekarang, pergi ads.manager. Dia kena type dengan complete ads manager, adsmanager.facebook.com. So bila anda pergi adsmanager.facebook.com, then they will redirect you to your account lah. So anda kena login menggunakan account anda. Dah login belum? Cuba try. Buat satu page. Lepas dah buat satu page, letakkan posting tadi dalam page itu. Lepas itu pergi adsmanager.facebook.com. Itu arahan. Bila anda telah masuk ke dalam adsmanager.facebook.com, maka dia akan minta anda pilih manager campaign mana dan juga page mana, ya. Kalau tuan-tuan puan tengok dekat sini, kita adalah akaun-akaun yang terlibat dan sebagainya. Dan saya ada beberapa perkara lah yang saya ingin tunjuk. Pertama, kita akan ada campaign, ad sets dengan ads. Okey, ada tak benda-benda ni dekat dalam anda punya menu sekarang? Ada kan? Ada Okey. Cara dia yang pertama, apabila menggunakan ads manager, okey, mesti ada yang tertanya-tanya. Alah, hai, kena bayar TikTok joget-joget, goyang-goyang sikit punggung pun dah dapat dah view. Facebook ni tak payah ke? Kenapa kena bayar? Ini saya nak maklumkan saja. Apabila anda buat apa-apa pembayaran with regard to the advertisement, maka dia akan increase anda punya sales. Sales di sini merujuk kepada engagement anda lah. Dan engagement anda tak lain tak bukan adalah to change the human behavior with regard to the digital health promotion. Okay, cara dia pertama, anda kena tekan butang create. Okay, tekan butang create. Dah tekan create dah? Dah tekan create dah? Dekat campaign, dia ada 3 tab. Campaign, ad set dan juga ads. Okay, anda tekan butang campaign, tekan butang create. Dah tekan dah? Okay. Akan ada buying type, auction ataupun reservation. Kita ambil basic lah, iaitu auction. Baik. Apa yang anda nak buat? Awareness, traffic, engagement, leads, app, promotion and sales. Contoh, anda nak mempromosi aplikasi tadi. Sebab bila orang tu install, maka dia akan ada engagement dengan anda. Faham? Ini cara yang paling stylo, apa dah? Saya buat apps macam tadi kan? So, orang akan download, lepas tu dia akan jadi saya punya pengguna dan saya akan interact dengan pengguna tadi. Jelas Tapi, saya tak boleh gunakan style tadilah yang public tu. Sebab yang public tu, orang tak akan masuk pun maklumat yang public ni sebab tak secure. So, saya akan gunakan kaedah username dan password. Maknanya saya akan minta nama, bisa kata, dan nombor telefon. Jadi nama dia akan jadi username, password dia akan jadi nombor telefon. Contohlah untuk dia account dan untuk dia daftar. Okey. Saya akan gunakan yang paling basic di nama awareness. Awareness ni adalah bagus untuk apa? Anda boleh tengoklah. Ni semua dia ada bagi contoh. Reach, brand awareness, video review dan juga store location. Ataupun anda nak traffic. Traffic ni biasanya yang second lah. Yang paling bagus, utama sekali sebenarnya awareness. Nak tahu yang anda ni wujud. Anda wujud sebagai apa? Sebagai eoh.sciencetheweb.net ni. Bagi tahu dulu kepada dunia bahawa untuk maklumat indoor air quality, selain daripada website yang ada dalam kerajaan, boleh refer website saya. Sebab saya memang sangat terror cerita pasal benda ni. Okey, dah sudah, tekan butang continue and then you are going to follow it through to another one. Dia akan buat perkara-perkara berikut. Pertama, apa nama kempen dia? Kenali IAQ. Ni contohlah. So, kita akan ada komponen-komponen berikut. Lepas tu, anda boleh tekan butang next. Okay, tengok bila anda tekan butang next, maka dia akan pergi kepada new awareness ad set. Perasan tak? Tadi kita ada apa? Campaign. Lepas kita ada campaign, kita ada apa? Ad set. Lepas ad set, kita ada ad set. Kita akan mula dengan campaign. Lepas tu, kita akan ada ad set. Dan kemudian kita akan ada ads. Okay. Cara Facebook ni dia sedikit berbeza dengan cara yang lain-lain lah.
Okey, yang ini pun anda bagi ad set. So ad sets ni biasanya kita akan create avatar. Contohnya, saya tulis sini IAQ F30. IAQ F30 ni maksudnya apa? Orang yang belajar pasal IAQ F30 bermaksud female umur kurang daripada 30. Contoh, saya buat satu ad set. Facebook page mana yang saya nak target? Okey, saya boleh targetkan kepada Facebook page saya lah, iaitu SPSS Data Analysis. So this is going to be my page. Okey, kelebihan apabila anda ada page. Dengar baik-baik. Contoh, saya ada SPSS Data Analysis, betul? Saya ada satu page baru yang saya baru buat. Saya boleh gunakan istilah-istilah seperti look alike. Apa maksud look alike? Lebih kurang, pandai. Maksudnya, saya boleh kata dengan Facebook, tolong promotekan saya punya IAQ ini kepada orang yang mempunyai lebih kurang perangai dia macam ni. Nanti Facebook akan buat targeted advertisement. Itu dia punya konsep, ya. Okey, ini contoh performance goals. Nak buat apa? Maximize reach. Okey. Lepas tu anda boleh buat bajet lah. Biasanya bajet ni terpulang kepada masing-masing lah, ya. Saya buat RM5 lah biasanya. Okey, RM5 ni paling basic lah yang anda boleh tempah. Okey, dah siap. Maka anda boleh nampak dekat bawah ni ada lagi banyak kontrol-kontrol yang lain. Yang ini kalau anda berminat, anda boleh gunakanlah. Tapi saya tak sempat nak cerita semua hari ni. Cuma nak tunjukkan kepada saudara-saudari, inilah cara kita nak set up. Antara nak set up yang paling penting, pertama, apa jenis anda punya awareness nak buat. Macam ni awareness, brand awareness. Kedua, budget. Ketiga adalah anda punya audience. Audience ni anda boleh buat customization. Ni contohlah. Anda boleh pilih siapa, boleh exclude siapa, tak nak siapa yang ada dan sebagainya. This one is actually you can edit. Contoh, anda boleh fokus on a certain location sahaja. Yang berada di Malaysia, yang duduk di Sungai Buloh sahaja. So dia akan target Sungai Buloh je. Dia tak akan hantar pun advertisement dekat kawasan lain. Anda boleh juga buat original ataupun targeted audience. Ni untuk yang mana advance lah. Seperti yang saya tengah tunjuk sekarang ni. Saya pakai M kan. M ni adalah, F ni adalah woman, female. Dan saya boleh ambil interest mereka yang disesuaikan. Okay. Saya boleh tengok berdasarkan interest, berdasarkan behavior dan lain-lain lah. Okay. So, done already. Apabila telah done, IAQ F30 ni, maknanya indoor air quality, perempuan umur 30 ke bawah, maka saya boleh tekan butang next untuk saya buat dia punya ads. Maksudnya dekat sinilah awak akan ada sedikit cabaran. Kenapa? Bila awak hantar, Facebook tak semestinya terima. Dia akan tengok dulu. Gambar ni okey ke tak okey? Kalau tak okey, dia akan reject. Hantarlah balik. Dia tak okey, dia akan reject. Hantarlah balik. So beberapa kali lah sampai ianya mematuhi piawaian yang kehendak Facebook, ya. Okay, saya tunjuk contoh IAQ F30 Ads 1. Contoh. So saya pun dah siap satu advertisement. Dekat sini dia akan buat satu advertisement lah yang berkaitan dengan apakah format yang anda nak gunakan. Carousel, image collection and so on and so forth. Okay, ini contoh. Anda boleh tekan butang add preview ni untuk preview. Ini contohlah, nanti dia akan tunjukkan. So, certain benda ni anda pernah tengok dekat dalam Facebook kan? Dia ada gambar, lepas tu dia tulis situ sponsor. Sama ada dekat feeds, dekat stories ataupun dekat reels. Semua ni akan keluar. Dan last sekali adalah publish. Publish ni kena tekan boleh lah. Lepas tu start bayar lah. Macam saya tak tekan lah. Nak tunjuk kepada saudara-saudari sekalian sahaja. Ya? Okey, dah siap semuanya. Maka saya boleh tekan butang duplicate untuk saya buat yang kedua yang dinamakan IAQ M30. Maksudnya apa? Indoor air quality lelaki umur berapa? 30 dan ke bawah. Lepas tu saya akan buat yang kedua pula, yang ketiga pula, yang keempat. Saya akan create multiple avatar. Apa dia? So hasil mahsulnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, maka dia akan jadi seperti yang saya tunjukkan ini. Ini contoh. Saya ada satu benda dinamakan sebagai SPSS Workshop. Dekat sini saya ada kempen dia dan dekat sini saya ada dia punya ads. Ini saya tunjukkanlah
truthfully kepada saudara-saudari semua bagaimanakah saya punya kempen dan bagaimanakah saya punya aktiviti-aktiviti yang saya lakukan. Ini semua kempen-kempen yang saya buat untuk menggalakkan orang pergi ke page saya. Lepas itu ini adalah contoh adset saya. Okay? Kalau anda tengok di sini, anda boleh nampak tak apa maksud M1930 Android? Ini bermaksud apa? M lelaki, F perempuan, 1930 ni apa? Umur. Android maksudnya apa? Pengguna handphone Android. So Android akan dapat advertisement yang macam ni. Kalau Apple akan dapat advertisement yang macam ni. So setiap satu berbeza-beza. Ini semua dipanggil sebagai avatar. Ini semua avatar lah. Saya create avatar ataupun dipanggil sebagai orang bayangan. So kenapa saya buat orang bayangan ini? Selepas saya tahu manakah orang bayangan yang bagus, maka dekat situlah saya akan letak a lot of effort with regard to the targeted area. Ini itu sebab adanya perkataan macam ni. Anis desktop, Abu Android. Lagi apa? Anis Android SPSS. Apa sebenarnya advertisement ni? Advertisement ni hanya akan keluar dekat dalam wall Anis yang berumur 19 hingga 30 yang merupakan pengguna Android. Apa dia minta dekat dalam ads tu? Tolong tekan butang like kepada page SPSS Data Analysis. That's all. Bila mereka dah tekan like, apa jadi? Mereka telah menjadi sebahagian daripada community page saya. Dan saya boleh buat apa? Saya boleh buat promotion. Okay, inilah teknik-teknik yang paling teknikal yang saya boleh cerita dalam masa yang agak singkat ni. Yang pertama mengenai Facebook. Anda akan pakai ke tidak? Mungkin masa anda buat promosi kesihatan hari ini, minggu depan, tahun depan, masa 3 atau 4 tak pakai. Anda mungkin tak pakai. Kemungkinan besar tak. Tapi you mungkin akan pakai apabila kamu bekerja nanti. Sebab anda perlu adakan kos untuk engage kepada masyarakat dan juga orang ramai. Faham ini kena jelas. Okey, boleh tak memang semua budak depan katanya ni budak-budak TikTok. Jang. Ini budak-budak joget lah, budak awak. Budak TikTok ni memang dia pandai joget, tapi joget dia tak ada seni. Faham ya? Jadi apa yang anda perlu lakukan kalau anda tengok dalam TikTok ni antara yang paling utama adalah dipanggil sebagai analytics. Saya ada satu benda yang saya agak curious mengenai TikTok ni adalah dia punya algoritma dan juga dia punya analytics. Sebab kadang-kadang analytics dia nampak tidak organik. Tapi saya open lah kepada saudara-saudari untuk try to explore. I'm not the user yang frequent sangat guna TikTok ni. Saya hanya buat yang basic-basic je lah. So kalau tuan-tuan dan puan tengok, kat sini boleh nampak lah contoh yang saya buat. Saya letak gambar. Lepas tu saya letakkan sikit caption. Letakkanlah sikit audio. Lepas tu letak social link. Nampak tak? Social link saya ni pun orang tak boleh klik tau. Dia is not clickable. Because they don't encourage you to do so. Why? Because they want you to keep yourself inside the platform so that you can scroll up to find the appropriate advertisement and buying a product from the platform. Itu je sebenarnya. Setiap content. So when you conduct your video content, as I mentioned, encourage people to like your video and try to encourage them to put something on your video to visit your website. Itu sebenarnya paling penting bila buat. Yang biasa saya tengok student buat, dia buat video. Last kali nak bawa ke mana tak boleh. Sebab tak boleh klik. Faham tak bila kata tak boleh klik? Saya ulang balik semula. Tak boleh klik adalah maksudnya apa? Pastikan orang pergi tu. Pastikan orang maintain hashtag tu. Sebab orang boleh pergi dekat platform lain. Contoh macam Twitter. Dia boleh ada ability go to the website. Instagram saya pun ada certain tak boleh. Facebook memang boleh lah go to the website. Tapi ini macam memang tak boleh lah. Dia nak dalam website. So bagus tak bagus? Boleh guna untuk sesuaikan dengan masyarakat sekarang. Okey, ini yang berkenaan mengenai TT ni. Faham tak faham? Anda tahu tak apa yang dipanggil sebagai link untuk bawa orang ke page yang asal? Jangan lupa. Kat sini sebenarnya kebanyakannya kita nak tengok engagement awal. Macam letak video. Ada tak orang suka konten ini dekat social media sekarang? Trend dia macam mana? Apa yang orang hashtagkan kalau nak tahu pasal benda ni? Nak masuk dekat angle mana ni kalau nak mempengaruhi rakyat
untuk bab-bab ini. Lebih kepada nak finding trends. Itu bagus. Same also with the X. Nanti tolong tengok kalau Dr. Ayu dah sampai. Same also with the X. Kalau X pun sama juga, kita nak follow the TREND. Apa maksud TREND? Trends. Because the trends are going to help you to identify the required textual basis. Ingat kenapa guna Twitter? Twitter untuk TEXT. Apa maksud TEXT? Sebab ada orang dia tak suka video, dia suka membaca. So, salah satu nak tackle orang yang kuat membaca pada Instagram, apa nama ni? Twitter. Jangan tinggalkan Twitter sebab teks dalam Twitter sangat hebat NLP dia. Apa maksud NLP? Natural Language Processing. Orang boleh gunakan Twitter untuk membuat predictable event based on the complaint of a certain theme, tema tertentu. Itu kelebihan Twitter. So, kena buat Twitter tak? Jawapan dia, ya. Kena buat Twitter untuk next. Okay, next. Instagram. Saya nak cerita satu-satu ni, nanti tak sempat tapi anda kena adalah. Dan ambil semua maklumat-maklumat tadi, letakkan di dalam anda punya Facebook sudah. Letakkan dalam anda punya TikTok dalam bentuk video slide macam tadi. Sudah. Kemudian letakkan di dalam anda punya Twitter sebagai link. Sudah. Saya dah cerita dengan hashtag. Jangan lupa. Dan kemudian juga letakkan gambar tadi. Ingat tak kita ada letak gambar dalam alternate ni tadi. Alternate text ni. Ni gambar ni. Ingat gambar ni? Ini gambar ALT text. Anda dah tulis dekat belakang dia. Betul? Jangan lupa namakan juga gambar ni, so that gambar ini akan dimasukkan ke mana? INSTA. Apa tu? Instagram. So gambar ni akan letak juga di dalam Instagram. Instagram akan banyak fokus kepada picture. Nampak algoritma dia? Ada satu fokus on video, ada satu fokus on text, ada satu fokus on picture. Instagram is good for picture and visualization. Dia untuk orang yang visual. Untuk orang yang banyak bercakap ni, bagus gunakan another one yang dipanggil sebagai Spotify. Itu untuk macam orang yang suka dengar lah, radio. Okey. Lagi satu yang terakhir, sebelum saya tamatkan saya punya sesi ni sekejap, dipanggil pula sebagai YouTube. Tapi YouTube saya dah tunjukkan demo dia pada kelas yang lepas. Kalau anda ingat yang saya pakai StreamYard tu, ingat lagi? So anda kena ada YouTube channel. YouTube ni pula macam mana